Pelbagai pengisian di MHI Rabu 1 Mac. Berbasikal bersama anak istimewa. Inspirasi membawa anda mendekati usaha keluarga yang berjaya melakar nama dalam Malaysian Book of Records apabila menyertai pertandingan sukan lasat duathlon dan kayuhan basikal merentasi sempadan bersama anaknya yang menghidap cerebral palsy. Antara intipati pembentangan bajet 2023 memberi peluang kedua kepada mereka yang muflis dengan hutang RM50,000 ke bawah dilepaskan statusnya bermula hari ini. Sejauh mana impaknya kepada mereka yang terkesan? Dan kenali dua juara Gusti dari Malaysia yang mengharumkan nama negara sehingga ke peringkat antarabangsa. Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia. Kita nak ucapkan moga-moga pagi ini dimurahkan rezeki dan sebagainya sebab pagi-pagi ini kita dibasahi bumi kita dengan hujan. Nampaknya sejak tadi memang hujan dan semoga dalam keadaan yang terbaik untuk anda. Kepada yang baru nak keluar rumah kena rancang sebab mungkin anda akan kelewatan lah disebabkan faktor trafik dan sebagainya. Sekalipun tak ada cuti sekolah, maksudnya sekalipun ada cuti sekolah, tapi trafik tetap seperti biasa. Yang penting hari ini kita nak bawa kepada anda inspirasi untuk kita mengutip orang lain punya kekuatan, jadikan sebagai azimat untuk kita bersama jadi hebat seperti mereka. Inspirasi yang kita bawakan di Malaysia hari ini pastinya sangat mengagumkan. Sebelum tu Factory 1 Mac, pastinya kita ucapkan dulu selamat hari jadi kepada mereka yang menyambut hari jadi hari ini dan selamat ulang tahun yang ke-90 kepada Tentera Darat Malaysia. Hari ini adalah tarikh keramat buat mereka. Dan ada orang yang menghitung hari, ada orang yang mencari hari, ada orang yang macam-macam lah. Kehidupan yang diteruskan dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Termasuk mereka yang berjuang untuk menjaga individu yang istimewa. Benar. Jadi hari ini kita nak kongsikan ini inspirasi yang cukup hebat sebenarnya apabila ada ibu bapa yang kuat perjuangannya untuk mengetengahkan anak walaupun istimewa tetapi itu tidaklah menandakan bahawa semangat mereka terhenti di situ. Bayangkan anak mereka menghadapi cerebral palsy yang terlantar seumur hidup, tapi ada perjuangannya. Saya tanya kepada bapa tadi, adakah anak ini dapat kenal yang kalau bapa dan ibu dia lebih rasa terpanggil? Katanya tidak kan? Sebab anak ini sekalipun yang berusia 15 tahun, tetapi tetap macam bayi yang berusia 3-4 bulan. Tak dapat mengenali, tak dapat merasai. Jadi siapa pun yang dekat dia tak dapat merasakan itu. Dia akan menjadi bayi seumur hidupnya. Baik, kita nak berkenalan dahulu siapakah mereka yang kami katakan ini. Kita berkenalan dulu dengan Wira Dihan. Saksikan. Kayuhan yang membawa mereka sehingga ke Seri Pentas akhirnya. Itu dia. Dan ini adalah memang menjadi rutin ataupun kebahagiaan mereka. Kayuh ke sana kembali sehingga memecahkan pelbagai rekod yang membahagiakan. Kita akan bersama dengan Cik Wira Sudipja Rabu, seorang bapa yang penyayang, yang misaling, dan juga ibunya Nurmurni Dona Muhammad Nordin. Dan kita bawakan gadis cantik comel yang tersenyum dari tadi, iaitu Nur Wadihan Wira, merupakan anak kedua pasangan suami isteri. Selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih datang jauh ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kakak. Nampak dia gembira bila pusing-pusing ni. Ya, betul. Dan kepada yang mengikuti perkembangan di laman sosial, Cik Wira pastinya tahu tentang anak istimewa mereka ini.
Yang mana tak duduk diam lah orang kata ada setiap aktiviti yang dirancang. Tapi terima kasih bersama kami di MHI. Terima kasih. Dan mungkin yang nak baru berkenalan nak tahulah macam mana boleh bermulanya sebuah perjuangan. Semua orang mungkin memilih nak senang kan, main daripada rumah saja. Tapi kalian sampai berpuluh-puluh beratus kilometer bawa ke sana kemari. Macam mana Naik boleh bukit, naik gunung sebagainya, bagaimana ada semangat begitu? Macam mana boleh bermula? Pada mulanya jaga anak OKU yang terlantar sepenuhnya satu cabaran yang sangat besar lah bagi kami. Jadi untuk dia sehat tu ambil masa yang agak lama juga. So bila dia punya kesihatan dah stabil, kami cuba bawa dia keluar di taman-taman di kawasan Putrajaya. So bila kita tolak dia dalam wheelchair dekat taman-taman tu, bila ramai cyclist yang lalu lalang, dia memberi respon ketawa. Dia nampak tu ketawa sebab dia macam baby. So bila dia nampak pergerakan tu merangsang emosi dia. Itu bermulanya kami mencari peralatan untuk berbasikal dengan dia. Dan bagaimana pula dengan ibu? Sebab tadi Puan kata dia ni macam baby kan. Kadang-kadang komunikasi pun dia tak faham dan tutur kata. Tapi bagaimana ibu dan bapa mempunyai satu naluri yang yang ni dia seronok. Yang ni dia menangis ni, dia nak berjalan. Dia komunikasi dia melalui body language sajalah. And then apa-apa kehendak dia daripada cara dia menangis. Jenis tangisan tu boleh tahu. Boleh faham ya. Naluri ibu kan. Ya. Okay, saya pasti memang ada rutin fisioterapi dan sebagainya yang di pusat-pusat terpilih. Jadi adakah ini perlu mendapat kebenaran daripada pihak perubatan dahulu sebelum dibawa keluar bergerak kan, kena bimbang faktor-faktor keselamatan yang perlu dipatuhi macam mana tu? Sebaik-baiknya kita rujuk pada pakar sebelum kita nak beraktiviti. Sebab ada anak yang sesuai, ada anak yang tak sesuai. Sebab mereka, komplikasi mereka ni berbeza. Macam Dihan, sebelum kita bawa keluar, kita kena pasti apa yang menjadi halangannya, seperti imuniti yang lemah, dia tak susah nak panas, dia tak boleh panas, lepas tu tak ada peralatan. So jadi kita cuba tackle satu persatu untuk dapatkan kesesuaian supaya dia boleh keluar dan seterusnya. Itulah journey yang pertama dulu kan, apa respon ataupun memang ialah sebab kita tak pernah cuba sebelum tu. Pada umur berapa dia mula menyebar? Alhamdulillah kita dah start bawa dia keluar berbasikal umur 6 tahun. 6 tahun? 6 tahun. Dah lama juga tu perjuangannya. Okey, kalau dapat tengok ini basikal lipat ni, ini dah trend ni. Betul. Ini antara salah satu direka khas untuk Dihan sendiri. Mungkin boleh ceritakan sedikit. Okey. Punya ciri khas yang boleh membawa Dihan bersama ketika kayuhan. Ini bukan jalan straight je, Cik. Ini dia naik bukit macam tahun lepas, merentas 7 bukit. 7 puncak bukit kita dapat jelajah. Okey, peralatan ni dinamakan trailer. Dekat Malaysia benda ni tak biasalah. Kalau dekat overseas biasa nampak benda ni. Kemudian peralatan yang ada ni sebenarnya kalau dalam ni dia memang standard datang. Standard datang boleh sambung kepada basikal dan juga boleh bawa berlari. Kita boleh letak tayar kat bawah ni. Biasanya 2-in-1. Okay. Sekarang alhamdulillah kita dah boleh beli online. Memang ada online, kita dah boleh beli, mudah nak beli. Cuma anak terlantar ni dia punya cabaran utama adalah kedudukan dia kat dalam tu. Sebab dia tak boleh duduk. Dia memang terbaring sepenuhnya. Jadi macam mana kita nak pastikan dia selesa? Jadi kami pergi ke bengkel peralatan khas yang buat wheelchair semua tu kan. Jadi kita tempah ni lah, custom seat ni yang kita buat mengikut dia punya spesifikasi wheelchair, kedudukan wheelchair tu. Jadi kita ukur semua. Kita ukur kedudukan dia supaya dia duduk dalam tu dalam suasana yang boleh dikatakan ergonomik untuk dia. Dari segi pengudaraan juga penting ya. Betul. Cuaca kadang-kadang mungkin hujan panas tu kena ada kipas kiri kanan semua ni. Ini memang kipas ni memang sebenarnya kalau ikutkan kayuhan yang kami biasa buat sampai 8 lah, belakang ada lagi 2. Tapi kita pasang ikut keadaan cuaca. Macam sekarang ni tak berapa panas, saya pasang 3 je lah just untuk dia selesa. Tapi dia tak tunjuk rasa macam takut ke bila agak laju sikit ke? Tak ada. Tak ada. Dia seronok. Dia lagi laju lagi seronok. Sebab tu saya banyak kongsikan dia ketawa bila beraktiviti tu, nak tunjukkan pada masyarakat bahawa anak macam ni kita boleh raikan dengan cara yang berbasikal atau berlari lah. Bila Cik Wira kayuh, okey, bawa Dihan, ibunya di mana? Ibunya ni perangsang semangat juga ni. Ibunya follow dalam kereta lah, ikut kereta follow. Pantau di belakang lah. Belakang follownya bila kayuh jauh dan sebagainya, apa peranan seorang ibu? Sebab dia pun perlu sokongan emosinya kan. Betul. Kalau dah cukup waktu makan, kita berhenti, stop, saya kasih dia makan dalam kereta. Jadi sekarang ni dah kena masuk usia 15 kan. Pemakanan macam mana pula? Ada perubahan? Pemakanan dia sama juga. Dia nasi lembut, bukan bubur, lembut. And then kita masak lauk asing macam
Favorite dia percik Kelantan. Percik ayam percik putih Itu tu. bukan favourite dia je. Ni favourite Fitri buat ni. Macam mana nak tahu apa yang dia suka, apa dia tak suka tu? Ada buat Try and error. try and error. Tapi doktor pesan treat dia macam budak normal. Jadi saya perasan kakak dia cita rasa lebih kepada ayahnya. So saya assume mungkin cita rasa dia sama dengan saya. Tapi bacaan hati seorang ibu tu betul. Alhamdulillah. Okey, kalau tahun lepas dah ada merentas 7 puncak bukit. Ini bukan calon bukit ni. Kita baca sikit bukit apa. Ya. Kita guna basikal lipat ni Gunung Jerai Kedah. Okey, Wang Kelian Perlis. Bukit Fraser Pahang, Bukit Niku Negeri Sembilan, Sungai Comor Terengganu, Bukit Jugra Selangor dan Selvio Bukit Antarabangsa. Wow. Kali ni, tahun ni mungkin perancangan yang lebih mencabar. Biasanya kan birthday dia bulan 9. Jadi kebetulan cuti Malaysia tu, dan dalam waktu tu ada cuti. Biasa saya akan rancang untuk pergi tempat yang istimewa lah. Orang mungkin sambut birthday dengan jamuan apa semua kan, tapi kalau macam saya nak cipta momen dengan dia. Jadi insyaAllah perancangan saya bulan 9 ni, dalam perancangan dah berhubung dengan pihak sana pun, kita akan pergi ke Sumpitan, Lenggong Perak, Sumpitan. Dia lebih kurang macam Fraser Hill lah dia punya tempat tu. Tapi tempat tu sekarang baru nak tengah naik lah dia punya ekoturism di sana. InsyaAllah bulan 9 akan ke sana. Ini dia suka dah ni. Ada suka. Tapi tak boleh lama sangat nanti dia Okey. Pattern tidur macam mana pattern tidur? Pattern tidur dia macam baby, kerap terjaga. Sebab dia tak boleh nak telan air liur dia sendiri. Stage dia ni memang baby semua hidup lah. Mungkin bawah 5 bulan. Jadi setiap malam dia akan terjaga 2-3 kali, tengok pada keadaan. Kadang-kadang kalau kita betulkan balik, bagi dia selesa, keluar air liur, kita tepuk dia tidur. Tapi kalau dia meragam, kita kena berjagalah. Kena standby. Okey, macam Lihan ni memang dia suka bergerak sebagainya. Kita tahu ini dekat luar naik basikal boleh. Di rumah bagaimana? Rumahnya ibu taruh dalam wheelchair dia lah. Tolak ke dapur, ke ruang tamu. Sentiasa? Tak selalulah time makan. Time Breakfast. makan. Dia tahu kalau breakfast dia nak kena tolak. Dia dalam 2 ke 3 jam makan. Tolak lah. And then tengah hari dia tahu makan duduk depan TV. Itu memang rutin dia. Rutin dia. Dia dah tahu. Adakah kita imbas kembali mereka awal kelahiran? Macam mana yang doktor mengesahkan mungkin ada kekurangan betul-betul? Okey, asalnya masa kelahiran tak cukup bulan. Dia ada komplikasi ya. Berapa bulan masa tu? 8 bulan. Antara bulan-bulan yang dikatakan mustahil lah. 8 bulan ada wife saya ada komplikasi yang dipanggil abruptio placenta. Yang mana uri tanggal sebelum tempohnya lah. Yang ni memang tak ada tanda. Kalau nak jadi, dia jadi. Dan kebanyakan kes memang dua-dua tak adalah kalau kebanyakan kes lah. Tapi alhamdulillah mereka survive. Cuma keadaan anak saya jadi macam ni lah. Itu asalnya dia mengalami komplikasi sewaktu lahir. Dalam kandungan memang perfect. Tapi sebab uri tu tertanggal, kita tak tahu berapa jam dalam tu dia dah lemas, dah tak, semua dia punya apa, bekalan oksigen, bekalan makanan semua dah kena cut masa tu. Kita tak tahu. Even dia keluar pun masa tu doktor kata dia memang tak bernyawa. Clinical death dengan izin ni clinical death lebih kurang dalam 10 minit. Fariha dengan Fitri agak-agak kita menjalan berapa lama kita boleh tahan. Itulah, 5 minit tu pun dah kritikal kan. Kritikal betul. Sebab kalau kata macam kita nak bagi CPR pun 4 minit dah maksimum. Average kita 2 minit. 2 minit itu dah memang biasa manusia tak boleh tahan kan. 4 minit. Bayangkan dah 10 minit dah tak bernyawa. Jadi alhamdulillah kira macam satu keajaiban jugalah. Dia start berdegup jantung dia bila diselamatkan. Start tu dia survive. Tapi memang kritikal lah. Sangat kritikal sampai doktor kata hari pertama tu harapan dia tipis tu hidup. Hari kedua tu doktor kata memang dah hampir tak ada harapan lah. Sampai doktor advise kat kami standby in case kalau dia tak boleh survive pun memang kami kena redha andai dia punya life support tu nak kena cabut. Sampai tahap macam tu. Saya suka melihat #BikeIsAble. Jadi mungkin pastinya ada mesej yang ingin disampaikan. Mungkin Dihan ini menjadi penanda aras kepada keluarga, ibu bapa yang ada punya anak yang istimewa seperti ini. Mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan. Okey, perkataan bike is able ni saya ambil daripada gabungan bicycle dengan disable. Disable adalah satu ketidakupayaan. Kalau kita buang D, dia jadi is able, upaya. Jadi apa yang membuatkan dia berupaya adalah bicycle. Sebab tu saya gabungkan perkataan ini jadi bike is able. Dengan hashtag ni juga, dengan beberapa pencapaian kami buat sebelum ni, kami pernah ada 2 Malaysia Book of Record sebelum dengan Dihan. Dengan 7 puncak tu, ramai parent yang mula menyertai kami. Cuma berbasikal ni peralatan dia agak sukar nak sediakan. Jadi kebanyakan yang ikut kami dalam berlari lah. Secara purata setiap bulan saya akan bawa lebih kurang dalam 20 family sebulan 2 kali untuk masuk event-event larian di sekitar komuniti itu penting kan, komuniti. Betul-betul, komuniti support itu penting.
Dari situ baru kita boleh bertukar pandangan, lepas tu kita boleh kenal lagi macam mana sistem sokongan, tu, ya? Yes. Jadi semoga memperoleh bahagian tak terhinggalah ya. Amin, Dan amin. semoga membalas sebaik-baik kurniaan untuk kalian berdua dan orang-orang yang menyokong. Semoga adik kita ni Wadihan, Nur Wadihan. Tengok kamera ni. Ya, alhamdulillah. Okey, Ya, nanti alhamdulillah. boleh berjalan lagi tau. InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih kepada Wira boleh Suja bersiaran. Rabu. memberi inspirasi. Puan Nur Murni Dona Muhammad Nordin dan Nur Wadihan Wira. Nanti kita follow TikTok awak terima kasih. Okey, itu dia. Pastinya ini antara inspirasi yang cukup hebat sebenarnya untuk rakyat Malaysia. Jangan sekali-kali putus asa. Pastinya ada hikmah yang ingin disampaikan. Itu dia. Lepas ni saya nak kongsi sesuatu yang penting. Ya, sebab penting sangat kerana ia melibatkan masa depan ya. Ini tentang kewangan, tentang Muflis. Tetapi ada pindaan dalam lembaga ataupun peraturan undang-undang yang membolehkan mereka ni terlepas daripada isytihar Muflis. Semua selepas ini di MHI. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini kita nak teruskan perbincangan berkenaan dengan Muflis. Kalau kata perkataan Muflis ni kita pun takut dengar. Ya, menakutkan sebab ia membataskan pelbagai perancangan untuk perniagaan dan semuanya. Tapi sebelum kita berbincang lebih lanjut dengan pakar pada hari ini, kita nak bersama menikmati ataupun memahami laporan di sebalik Muflis ini. Saksikan. Semasa saya dulu 3,500 dah Muflis dah. Tahun 80 lebih, 3,200 lebih. Sampai sekarang, umur dah 73 tak beli barang apa pun. Jadi saya nampang anak-anak je lah. Dia semua dah ada rumah lah, tak kisah lah. Hidup yang berstatus Muflis ni, kehidupan seharian amatlah terhad. Sebab segala belanja, segala kehidupan seharian memerlukan status kehidupan yang stable. Mungkin mereka ada berhutang dengan bank, loan dengan alung ke apa kan. Perbelanjaan diri lah. Mungkin diorang dah start buat pinjaman tapi kerja tak konsisten betul tak. Mungkin gaji diorang tak cukup untuk buat pembayaran semua. Dan tambah pula baru ni pandemik. Diorang tak kerja dan ada yang hilang kerja. Sehingga Januari 2023, lebih 260,000 kes Muflis direkodkan oleh Jabatan Insolvensi Malaysia. Perbelanjaan peribadi melebihi pendapatan, tahap ilmu kewangan yang rendah serta jerat hutang antara punca utama kepada masalah kebengkrapan di negara ini. Mengambil maklum tentang cabaran serta stigma kebengkrapan dalam kalangan masyarakat, kerajaan memutuskan untuk memberi sedikit kelonggaran terhadap golongan Muflis dalam Pembentangan Belanjawan 2023 Jumaat lalu. Keistimewaan serta peluang kedua ini boleh dinikmati khusus buat mereka yang berhutang kurang daripada RM50,000 bermula hari ini. Sementara menunggu pindaan, kes-kes kecil yang hutangnya RM50,000 ke bawah atau kurang RM50,000 yang memenuhi syarat akan dilepaskan dari Muflis serta-merta mulai 1 Mac ini. Dengan langkah ini, insya-Allah kita akan lepaskan sekitar 130,000 rakyat daripada status Muflis. Bukan itu sahaja, kerajaan juga akan meminda Akta Insolvensi 1967 supaya kes Muflis dapat dilepaskan secara automatik dalam masa yang singkat. Sebelum ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said, pernah menyatakan bahawa Jabatan Insolvensi sedang merangka beberapa cadangan pindaan terhadap Akta Insolvensi 1967, Akta 360 bagi menambah baik sistem pentadbiran kebengkrapan. Antara cadangan yang dipertimbangkan ialah penetapan had masa pemfailan borang bukti hutang oleh pemiutang bawah Seksyen 42 dan Jadual C Akta 360 untuk mengelakkan isu kelewatan pemfailan yang boleh menyukarkan pelepasan individu bankrupt. Inisiatif ini wajar dilaksanakan terutama dalam kegawatan ekonomi masa kini bagi memastikan hak rakyat Malaysia terpelihara bagi suatu tempoh dengan jaminan tunai yang tidak disekat. Persoalannya, adakah langkah ini satu usaha yang positif dan disambut baik oleh masyarakat umum? Bagi saya, itu langkah yang terbaiklah untuk kerajaan untuk menolong orang yang Muflis, yang boleh menghidupkan kehidupan mereka. Bayangkanlah kos sekarang tinggi, barang pun mahal. Segala had-had yang sebelum ni
terhad untuk mereka telah dilonggarkan. Paling bagus sekali sebab kebanyakan yang muflis budak-budak muda-muda dan orang Melayu kebanyakan yang muflis. Jadi kalau kerajaan umumkan 50,000 ke bawah tu dirucukkan daripada muflis lagi bagus. Sebab dia dapat nanti bila ada duit boleh beli rumah. Kalau muflis tak dapat beli apa-apa pun. Bagi saya itu ada sesuatu yang baik sebab yalah bagi saya siapa lagi nak bantu rakyat Malaysia kalau bukan kita sendiri kan. Dengan kelonggaran ni semoga diorang pun dapatlah ubah nasib kehidupan diorang yang lebih baik lah. Tak naklah macam jadi tak bekerja apa semua kan. Kalau dah kita dah dilonggarkan, dah dibagi dah kerajaan dah bagi untuk mengelakkan daripada muflis tu, kira dah syukur alhamdulillah lah. Jadi kalau kita buat lagi maknanya kita menempah lah. Itu yang masalah dia. Kita kena bajet kita punya pembelanjaan kita. Kalau kita gaji 2,000, kita nak belanja 5,000 tak boleh lah. Okey, demikian luahan pendapat semuanya. Rakyat yang disyihar muflis berhak punyai peluang yang kedua, kata Perdana Menteri. Dan ini yang sebenarnya kita bincangkan lebih lanjut kerana kita tahu bahawa sebenarnya ramai yang muflis, apatah lagi di kalangan golongan muda sendiri pun telah pun memegang status itu. Kita nak berbicara lebih lanjut berkenaan dengan pelepasan status muflis bagi hutang kurang RM50,000 bersama dengan tetamu kita hari ini, Fatri Datin Profesor Madya Dr. Izlin Ismail, merupakan Profesor Madya di Jabatan Kewangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, sebutan pagi ni. Doktor mungkin dapat komen sikit berkaitan dengan kerajaan yang akan meminda Akta Insolvensi 1967 supaya kes muflis dapat dilepas secara automatik pada masa yang singkat. Ini mungkin langkah yang Dr. sifatkan ke hadapan untuk membantu beliau wanis mencipta kehidupan yang terbaik. Silakan. Pada pendapat saya ni langkah yang macam dinantikan. Dalam kajian yang kami buat saya buat bersama rakan-rakan di fakulti beberapa tahun sudah, kami ada melihat berkenaan akta insolvensi di Malaysia ni. Pada masa tu akta tu tak ada pindaan lagi. Masih kalau kita berhutang 30,000 pun boleh di bankrupt dan diberikan status muflis. 30,000 kalau kita tengok dalam tahun 2018, 30,000 tu tak banyak sebenarnya. Jadi kita boleh muflis dengan pada tahap yang sangat rendah. Pada tahun 2017 ada pindaan sikit, dinaikkan dari 30,000 kepada 50,000. Dan pada tahun 2020 dinaikkan lagi kepada 100,000. Jadi tahap muflis ni kita sudah pindah dalam beberapa tahun yang kebelakangan ni kepada tahap 50,000. Jadi pada pendapat saya langkah kerajaan yang seterusnya ni adalah langkah progresif lah. Okey, pada masa sekarang kalau siapa-siapa yang mempunyai hutang bawah 100,000 pun tidak boleh declare sebagai muflis. Jadi untuk melepaskan pemiutang si berhutang yang bawah 50,000 ni, saya rasa memang tepat waktunya lah. Tapi dia ada syarat-syarat juga yang seperti yang diberitahu dalam parlimen, tak salah saya, walaupun si si berhutang tu dia bawah 50,000, dia masih kena dalam status tu sekurang-kurangnya 5 tahun. Jadi dah lama juga sebenarnya, bukan yang baru setahun 2 tahun macam itulah. Dia ada syarat yang digunakan. Dia ada syarat lagi. 3 kategori yang telah ditetapkan untuk dapat pelepasan muflis ni. Sambil kita berbual dengan Profesor Madya, kita juga nak bersama dengan Saris. Puan Saris, ini bukan nama sebenar, untuk berkongsi bagaimana dia antara yang telah pun dicahaykan muflis kebakaran hutang ataupun lambakan hutang. Jadi ada sidar baru untuk dia mencipta prestasi baik dalam kehidupan. Selamat pagi. Okey, baik. Kita nak berkongsi juga pengalaman selama kita bercakap dengan berkenaan dengan orang yang muflis kan. Kita pun sendiri takut bagaimana kalau kita memegang status tu. Puan Saris sendiri telah diisahkan muflis pada tahun bila tu? Pada 2014. 2014. Disebabkan oleh apa? Pinjaman ke, perniagaan ke? Okey, ia ni pinjaman
rumah. I buat tanda tangan untuk dokumen support disebabkan bekas tunang saya. Okey. Berapa Jumlahnya sekitar berapa tu? Jumlahnya 39,000. 30? 39,000. Ya. Baik. Sekarang masih lagi memegang status muflis. Yes. Saya pegang pengurangan bankrupt lah. Saya yang pernah buat rayuan pada tahun lepas untuk pejabat insulasi sebab saya membuat bayaran bulanan sebanyak 100 setiap bulan dari potongan daripada gaji saya. Jadi saya cuba buat rayuan atas bantuan seorang PPIM, sahabat daripada PPIM. Saya buat rayuan untuk melepaskan bankrupt pada tahun lepas 2022 lah. So selepas I apply dalam bulan 9, I dapat balasan pada bulan Disember yang mengatakan pembayaran anda tidak mencukupi, itu bayaran rendah. So permohonan saya ditolakkan. Selepas saya dapat tahu yang daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa pelepasan bawah 50K. So saya buat balik. Saya tengah memohon balik untuk pelepasan automatik pada 1 Mac ni. Jadi pengumuman itu memang betul-betul menggembirakan Saris ya, sebab dah lama, hampir 10 tahun. Ya, betul. Memang sebab keadaan saya mengatakan mencekik leher saya sebab saya dengan suami yang OKU yang kurang upaya dengan kena buat bayaran perubatan dia setiap bulan, lalai ke hospital ke sini. Tidak mampu, saya seorang yang bekerja. So saya tidak mampu dan menanggung dengan hutang-hutang dengan tension, stres sangat tentang perhutangan ini dengan tidak mencukupi membayar bayaran perubatan suami saya dalam perbelanjaan setiap hari. So, selepas saya mendengar berita ini daripada media, saya rasa lega dan bergembira dan berterima kasih kepada Perdana Menteri dan PPIM yang membawa isu ini ke media. Baik, di studio kita ada bersama dengan Profesor Madya Dr. Izdin. Dr. Izdin, kita dengar pun dari segi tona suara Puan Saris sendiri sebagai satu tekanan yang cukup besar apabila berada dalam situasi status muflis itu. Apatah lagi latar belakang bila sesebuah keluarga itu tahap kemampuannya tidak mencapai. Dan walaupun usaha ada, bayar RM100 sebulan pun tak diterima ni. Jadi bagaimana doktor? Dalam keadaan ini mungkin satu kes yang kita dengar. Tapi lebih ramai lagi. Bagaimana sebenarnya bila kata dibelenggu status muflis ini? Kalau kita tengok statistik Jabatan Insolvensi, lebih daripada suku juta rakyat Malaysia sedang menanggung status muflis buat masa ini. Jadi kalau berdasarkan polisi yang baru ni, mungkin ada rezekilah untuk 100,000 lebih terlepas daripada status muflis. Alhamdulillah pada saya, macam kes Puan Saris tadi, dia sebenarnya diberi status muflis kerana dia garantor, bukan dia peminjam utama tu. Pada saya mengharapkan kerajaan bila dia akan membuat sedikit perubahan pada akta tu, dia mengambil kira status kenapa seorang itu diberikan muflis dan kepada siapa yang dimufliskan kerana menjadi garantor. Dia bukan peminjam utama. Itu adalah satu kriteria yang saya rasa perlu diperincikan lagi. Tak sepatutnya mereka ditindas begitulah. Pada saya untuk yang memberi hutang tu, institusi yang memberi hutang tu memberikan sepenuhnya usaha untuk mendapat balik bayaran daripada peminjam utama. Kenapa kepada garantor tu juga itulah mungkin sebab bukan mereka ni yang premier kan. Sebenarnya mereka ni dah lepas daripada status muflis ni. Jadi apa mungkin hak-hak yang wajar mereka nikmati sama seperti orang lain, ataupun di samping mereka juga perlu menyusun hutang-hutang yang ada itu dengan khidmat aset daripada pelbagai agensi yang berkaitan. Jadi apa
yang perlu ditimbang tadakan. Sebab mereka ni kadang ada yang berpotensi, ada yang berniaga. Betul. Ya, kadang-kadang sayang kalau kita mempatkan potensi mereka tu disebabkan hanya kerana hutang dan kesilapan, terutama kalau yang menjadi penjamin tu. Betul. Bila pengumuman ni dibuat Jumaat lepas, banyak juga rakan-rakan yang bertanya, adakah ini bermakna hutang yang lama tu boleh macam dilupakan, forgiveness ke? Bukan, sebenarnya hutang masih hutang. Kita kena ingat hutang ni walaupun kita mungkin telah tiada, meninggal dunia, kita tinggal pada keluarga kita. Jadi itu satu yang kita kena fikirkan, ingat bila kita nak ambil hutang lah, kerana untuk macam hutang personal loan macam tu, nak dapat senang, nak bayar tu susah, nak keluar dari status muflis lagi susah. Dan itu satu yang kita mungkin akan perturunkan pada keluarga kita juga. Jadi tadi poin saya ialah hutang tu masih hutang lah. Kita masih kena langsaikan, dan itu adalah tanggungjawab institusi yang memberi hutang tu atau si pemiutang untuk mendapatkan kembali bayaran tu. Cuma diharapkan ada juga klausa-klausa yang memberi penekanan supaya mereka tidak ditindas oleh institusi ini yang mengejar bayaran hutang, kerana bila kita diberi status muflis, kita ada sedikit macam protection daripada status tu, supaya institusi ini tak sentiasa kacau atau mengejarlah. Walau bagaimanapun kelebihan dilepaskan daripada status muflis ni, saya rasa lebih banyaklah daripada kemudahan yang diberikan. Puan Saris masih bersama dengan kita? Ya. Okey, Puan Saris. Kita nak tanya, mula diisytiharkan Muflis 2014 cabaran ketika tu, maksudnya kita dah dengar ada usaha nak cuba bayar 100 sebulan, tapi dengan kekangan dan tekanan hidup sendiri pun masih lagi belum mampu dan sebagainya. Antara cabaran yang paling pahit lah apabila berada di belenggu dengan status Muflis ni. Persabaran saya tak ada cara lain, sebab saya kena juga menghadapi masalah ni, sebab saya seorang yang bekerja dengan suami yang kurang upaya dengan perbelanjaan perupadan dia. Saya bersabar dan dapat solution lah saya, dan saya buat cadangan untuk buat rayuan. Saya still harap sangat dapat solution untuk pelepasan bankruptcy. Akhirnya saya dapat juga dengan apa yang Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar mengumumkan bahawa pelepasan automatik pada 1 Mac ini. Saya rasa lega dan kekurangan stres, tekanan yang saya menghadapi sebelum ini. Dalam tempoh yang agak 10 tahun ni, macam mana dengan pekerjaan Saris menampung keluarga? Tadi disebutkan suami yang okey dan sebagainya. Jadi dengan terbatasan untuk buat pinjaman, tak boleh. Macam mana survive dalam tempoh yang kritikal ni, Saris? Okey. Masa saya pada 2014 yang difailkan saya ni bankrupt, ketika tu saya mengandung 8 bulan. 8 bulan dan suami dia masuk hospital selama 6 bulan, tak dapat disebabkan infection. So ketika itu saya bekerja juga, akaun bank saya still aktif lagi. So ketika itu saya cuba mengeluarkan duit gaji saya daripada bank, kad saya di-rejectkan. So saya buat panggilan kepada office saya, kenapa gaji saya tak masuk lagi ke? Dia kata, gaji kamu dah masuk. Okey, bagi saya masa, saya cuba cek dengan pihak bank lah. So dapat balasan daripada office klik saya, dia kata mengatakan gaji kamu berbayaran cek itu ditendang, di-rejectkan. Dan disuruh saya pergi ke jumpa dengan pihak bank tu. Lepas saya dapat menjumpa dengan pihak bank tu, dapat tahu saya akaun saya dibekukan. So dapat dibekukan. So saya memang tak tahu nak cara apa nak. Dia tak ada bagi amaran ke, surat menyurat mengatakan bahawa macam selalunya kita ada peringatan kan? Peringatan. First reminder, second. Ya, bagaimana? Saya tidak dapat sebarang surat sebab saya seorang dokumen support saja. Yang dapat tu surat tu
bekas tunang saya. So saya tidak dapat apa-apa amaran setika tu. Tapi saya dapat surat selepas mendapat tahu akaun saya dibeku, baru saya dapat sepucuk surat yang mengatakan saya di bankrupt. So situasi masa tu saya mengandung dan suami saya masuk hospital dalam 6 bulan dengan saya dapat tahu bankruptcy dan akaun saya dibeku. I memang tak ada cara lain. Saya macam dah panik, dah stres, tak tahu nak cari macam mana nak solution untuk nak settle yang ni. So saya pun meneruskan lepas saya bersalin dalam pantang tu, saya pergi balik ke office minta kemajikan untuk meriliskan by cash lah saya punya gaji dia pun ada orang pun terima juga, tapi selama 1 bulan je. Lepas tu selepas 1 bulan saya kerja sebagai kerani, saya dapat ditukar department sebagai QA. Kita harapkan ada ujian cukup besar sebenarnya. Cahaya baru dan juga mungkin ada peningkatan dalam hidup ya. Kalau orang yang tiada ini, insyaAllah ada sesuatu yang baik untuk anda nanti, insyaAllah. Okey. Doktor, mungkin ada usaha, ada lagi jalan yang boleh memperbaiki lagi usaha untuk akta insolvensi ini kan, selain daripada pemansuhan daripada hutang bawah RM50,000 atau macam tadi doktor katakan, ada perlu diteliti lagi. Saya mengharapkan dalam perpindaan yang kita nantikan ini mungkin dilihat balik tempoh seseorang itu boleh diberikan status muflis. Buat masa sekarang dia boleh selama-lamanya selagi kita tak langsaikan hutang. Jadi macam mana orang tu nak hidup? Betul. Kalau kita tengok kepada setengah negara-negara maju, dia ada had. Dia seorang tu hanya boleh dimufliskan untuk maksimum 10 tahun ke, atau dia ada period lah untuk hutang banyak ni maksimum 5 tahun. Kalau tak langsai pun lepas tu dia akan dilepaskan supaya dia boleh hidup sebagai normal. Tapi hutang masih hutang lah. Dia masih boleh perlu membuat pembayaran hutang, tapi dia boleh bekerja, berniaga, menjalankan kehidupan. Perlu juga nasihat ya, bimbang nanti dia buat hutang baru untuk tutup hutang yang tak semestinya senang. Kerana yang memberi hutang tu dia sepatutnya ceklah status kredit seseorang yang nak ambil hutang ni. Tapi kalau dia bagi juga ada macam setengah institusi yang memberi hutang tu kerana dibuat potongan dari gaji kan. Jadi kadang tu dia tak berapa kisah sangat sama ada orang tu dah banyak hutang ke tak. Jadi pada saya kan sedikit macam tanggungjawab lah perlu diambil oleh yang memberi hutang ni, institusi beri hutang. Kalau dia memberi hutang terlebih sangat kepada seseorang itu, dia pun patut ambil tanggungjawab. Jangan hanya menyalahkan yang mengambil hutang. Kita mungkin akan datang banyak lagi kita boleh bincangkan ni untuk penambahbaikan dan juga untuk kehidupan yang tenang tanpa hutang dan juga tanpa settlement muflis ni. Terima kasih kepada Datin Profesor Madya Dr. Izrin Ismail, Profesor Madya di Jabatan Kewangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi UM, berkongsi sesuatu yang manfaat untuk kita. Dan semoga mereka yang dilepas pada status muflis ni dapat mencipta kehidupan baru, rentak yang baru dan semangat yang baru. Inilah tarikhnya 1 Mac apabila dikatakan akan dilepaskan status muflis bawah hutang RM50,000 serta-merta 1 Mac ini. Baik, kita akan berehat seketika. Kembali nanti kita berbicara lebih lanjut. Ini berkenaan inspirasi juga juara Gusti. Pandai bergusti, Dok? Itulah dia, dengan orang tertentu je. Baik. Selepas ini. Sukan Gusti antara sukan yang gemar ditonton oleh rakyat Malaysia. Namun begitu tidak ramai yang berani atau tertarik untuk menceburinya, terutama golongan muda. Tetapi lelaki ini membuktikan sebaliknya. Mula menceburi dunia Gusti ketika belasan tahun lagi dan pada 18 Februari lalu, nama Malaysia berjaya diharumkan apabila Eman Azman, 22 tahun, dinobatkan sebagai juara Inter-Commonwealth Melbourne City Wrestling MCW buat kali kedua.
Baginya kejayaan kali ini lebih bermakna berbanding kemenangan pertama yang dirangkul di Australia November tahun lalu kerana dimenangi di tanah air sendiri. Pencapaian tersebut dilakar di kejohanan Gusti New Breed yang menghimpunkan 12 ahli gusti dunia dari 5 negara iaitu Australia, Singapura, Filipina, Jepun dan Dubai. Pemuda yang diberi gelaran The Golden Boy ini turut berkongsi rasa kagum melihat penyertaan anak-anak muda tempatan bergusti di dalam gelanggang. Antaranya ialah Miles Carew. Penggusti negara ini berjaya meraih 2 tali pinggang kejohanan sekaligus iaitu juara kebangsaan MYPW dan juara WrestleCon MYPW. Kemenangannya diraih setelah menewaskan 3 penggusti lain, antaranya peserta dari Filipina dan Australia. Satu demi satu kejayaan dan pencapaian membanggakan diraih oleh atlet-atlet gusti ini secara tidak langsung dapat memberi inspirasi kepada orang ramai. Kenapa tak berkelip? Sabar ya. Astaghfirullahalazim. Okey, kita bawakan ni penggusti negara Miles Carew yang berusia 19 tahun. Tadi dia masuk Malaysia. Dia ni ada aura lah. Model boleh. Lakon boleh. Kenapa memilih ahli gusti daripada model? Sebab my whole life I always like wrestling because I was drawn to it like macam dari 7-8 tahun I tengok WWE dekat TV. Okay. So itulah kerana saya cuba wrestling. Okey. Siapa idola? Oh, ada banyak lah. Tapi I tengok orang macam Seth Rollins atau John Cena semua tu dekat WWE. Okey. Selain daripada Miles Carew ada di studio bersama kami. Ini di jauh di sana, jauh dari Australia. Saja kita bawakan ini dia Eman Azman, penggusti negara juara gusti MCW The Commonwealth 2023. Iman. Selamat tengah hari di sana. Yes. Assalamualaikum. Yes. Sebab tadi antara awak beraksi dengan sekarang ni nampak macam kontras betul ya? Tak, ni pun kontras juga. Tu kita tak berkelip tadi. Bila masuk aksi tu lain betul. Okey, apa pun ucapkan tahniah juga kepada Iman menjadi juara gusti MCW Inter Commonwealth 2023 dan juga Miles Carew. Pastinya ini sesuatu yang baru juga sukan gusti di Malaysia. Kita nak tahu bagaimana bermulanya. Mungkin dulu kecil-kecil awak sukalah bergusti ke tidak? Kan awak main guli? Main congkak jugalah. Okey, macam Eman Azman macam mana boleh bermula? Tiba-tiba ke atau memang dah nampak dah persepsi terhadap sukan ni? Memang macam biasa tengok wrestling dekat mamak ke dekat rumah nenek saya dekat Rawang and macam ni. Kenapa orang macam ni saiz besar ada lawan saiz kecil tapi orang kecil tu menang? Eman pun nak jadi macam tu jugalah, macam superhero kalahkan orang besar yang jahat, tu orang baik yang menang. So that's what wrestling is to me. Fast forward 9 years later, Eman juara MCW Inter Commonwealth, mewakili nama Malaysia juga. Macam mana dengan saingan? Mungkin intensiti yang dialami dengan negara yang mungkin terkenal dengan hati-hati yang hebat kan. Macam mana anda boleh muncul juara melihat kepada saingan yang ada tu? Memang training dekat Australia lain daripada lain. Australia lagi ganas, orang Australia lagi besar daripada orang Malaysia, and memang training tu Eman kena tukar. Banyaklah Eman dah training kat Malaysia 5-6 tahun, tapi kat Australia 4-5 tahun lagi. Eman datang balik Malaysia lagi ganas. Orang lawan pun macam, ni Eman yang lain, bukan Eman yang dah lama dulu kat Malaysia. So, memang ramai yang DM tanya berapa ketinggian Eman sebenarnya? Eman tinggi Eman 164 saja cm. Tu tadi saya tanya Bas, saya kata macam Gusti ni dia tak ada kategori ke macam kan berat tinggi dan sebagainya. Rupanya kita memang tak ada kan? Tak adalah, semua boleh campur. Itulah kalau you tengok WWE dekat TV semua, you boleh tengok Rey Mysterio lawan Big Show macam tu. Size difference banyak. Jadi apa kualiti yang perlu ada? Kualiti utama? I rasa kalau you boleh connect dengan audience yang paling important, kerana
at the end of the day, our job is to entertain the audience, kan? So kalau you boleh buat itu that's the main thing lah. Okay. Jamal banyak berlatih di mana? Awak bertalu-talu soalan awak. Awak tak sabar. Sabar sikit boleh tak? Cik sabar, Cik. Macam Mas baru 3 tahun. Sebelum tu sekolah. Tapi macam bagaimana dalam masa 3 tahun tu awak dah cepat tangkap dan memenangi pula tu antara kejuaraan yang dipertandingkan. Bagaimana? Betul, kerana selepas saya habis sekolah, saya nak cuba wrestling. Saya tengok ada Robbie Eagles dari Australia, dia akan datang ke Malaysia. Saya tak tahu ada Gusti dalam Malaysia sebelum tu. So saya nak tengok apa Gusti dekat Malaysia macam. So selepas tu I nak join dan saya ada coach dari Australia yang sama dengan Eman, coach Carlo Cannon. Dia he helped me a lot lah. Jadi coach yang memperkenalkan kepada pertandingan bawa ke Australia tak pun ada persatuan di sini. Dia datang ke Malaysia pada 2020. Training dengan kami, tapi dia juga ada training dekat Australia. So semasa COVID kami buat banyak training online dekat Zoom. Kami akan belajar teori dan juga fitness semua dekat wrestling. Di masa sepanjang COVID ini memang langsung tak ada pertandingan. Jadi lepas habis COVID. Tapi I rasa semasa COVID semua my PW level up dekat COVID kerana kami belajar sangat rajin semasa COVID. Setiap hari kami akan Zoom. Saya juga invest gym rumah, home gym lah. So while everyone else is taking it easy during COVID, we are working super hard. So this is why I think. Sangat kontras ya. Tengokkan memang berhenti sekejap, rupanya mereka tetap agresif untuk mencari kejuaraan. Okey, kembali pada Eman. Ya. Okey, jadi apa wawasan selepas ini, memang nak sepenuh masa ke ataupun lebih macam mana level up lagi pencapaian dan prestasi anda? Okay, question bagus. Actually, from now on, Eman baru balik daripada Malaysia back in Australia. My next mission untuk Eman untuk mewakili nama Malaysia lagi besar is dalam company lagi besar-besar this year macam New Japan atau All Elite Wrestling, insyaAllah WWE juga. You know, just make a name for Malaysian wrestling in Australia, in Japan, in the United States. Mana-mana negara yang ada wrestling besar-besar tu, Eman nak diorang tahu ada wrestling kat Malaysia juga. Okey, itu dia. Okey, korang pun pusing-pusing 164 cm. Ini tapi dia daripada strength kot rasanya, kekuatan. Memang kena ada ni dan dia punya nak berpusing, melompat semua kena ada semua tu. Ya, memang kena ada cardio, kena memang ada strength, all that stuff. Yang pergi gym pun boleh je, tapi kalau tak datang training untuk wrestling pun lagi susah because cardio dalam wrestling tu lain daripada lain juga. Boleh buat cardio kat gym tapi memang tak boleh bersama dengan wrestling. Yang baru, dan semoga sukses untuk kalian berdua. Kepada Eman Azman, penggusti negara yang juga juara Gusti MCW Inter-Commonwealth 2023. Tahniah. Tak kurang juga dengan Mas Karu juga banyak menjuarai kejuaraannya. Ini apa? Kejuaraan apa? MyPW National Championship. Yang ini MyPW WrestleCon Championship. Okey, World teruskan. Model belum lagi ya? World Model belum. World model. Awak nak juga jadi model? Dia boleh berlakon ni rasanya. Satu hari nanti. Okey. Kita ucapkan moga maju jaya kepada Eman Azman dan juga Mas Karu. Mungkin ada lagi pelapis-pelapis baru yang akan terus meneruskan legasi mereka ini juga. Nanti saya dah cik boleh dapat tengok awak berlakon dalam filem. Dulu nenek saya kalau tengok Gusti, dia menjerit tahu depan. Apa lagi? Betul kan? Kalau nenek semua, saya tak tahu kenapa nenek saya. Okey, sabar Nek. Dah banyak lagi perkongsian selepas ini di MHI. Baik, apa yang termuat di akhbar hari ini. Fokus utama kita. Baik, ini saya suka di berita harian berkenaan dengan sekolah Daif dan juga isu kesesakan Hospital Focus Star, iaitu pasukan petugas khas reformasi agensi yang diumumkan penubuhannya oleh Perdana Menteri ini ketika membentangkan Belanjawan 2023 Jumaat lalu. Jadi ini bagi menambah baiklah pelbagai isu lapuk dan masalah dalam perkhidmatan kerajaan.
supaya disegerakanlah untuk menangani segala isu. Antaranya melaksanakan projek penyelenggaraan lebih 300 sekolah daif di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak yang dikenalpasti Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi mengatasi isu kesisakan Jabatan Kecemasan Trauma di Hospital Kerajaan. Ini saya rasa antara dua fokus yang perlu diberikan perhatian penuh sebenarnya. Itu dia. Dan juga semalam ini masih lagi diberikan tajuk utama tentang di Cosmo, penjajah Rainbow warga asing kuasai KL. Daripada buka meja mudah lipat, jual pelbagai barangan dapat untung melipat kali ganda. Kadang-kadang saya tengok mereka ni boleh jerkah orang tempatan ya. Dengan severity yang mereka miliki ni, apa terjadi pada KL dikuasai oleh warga asing termasuklah di kawasan pasar. Baik, di Tusan Malaysia, ini berkenaan dengan nasib petani. Hasil padi susut merosot 150,000 tan setahun disebabkan 5 masalah utama. Jadi inilah yang membelenggu lembaga hasil padi di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA apabila merosot kira-kira 150,000 tan metrik. Ini sebenarnya berpunca daripada pelbagai masalah yang menghantui para pesawah di Kedah dan juga perlu kita tahu kan di utara tu memang antara yang penyumbang kepada hasil padi yang besar di negara kita. Jadi kita harapkan adalah yang boleh menyelesaikan masalah mereka ini dalam menangani konflik. Baik. Ya. Dan sekejap di Metro ada tentang harapan nak lorong. Kita harapkan Ramadan ini ada cahaya untuk buat mereka. Dan esok kita akan bincangkan isu yang penting. Banyak juga menjadi tulas sebelum ini tentang kalau ibu tu bersalin di luar negara. Bagaimana kan hak warga negara anak bagi ibu yang bersalin di luar negara tu. Kadang-kadang isu juga, susah juga. Kadang dia beranak memang di tempat suami kan. Tapi bila suami warga asing tapi bila nak balik ke Malaysia ni jadi isu pula. Tak dapat lagi tentang status kewarganegaraan. Saya rasa ini antara isu besar yang menarik juga kalau kita bawakan untuk perbincangan esok. Tadi kita dah bawakan pasal mengenai muflis tadi. Mungkin ada lagi persoalan boleh titipkan di FB MHI. Mungkin nanti kita boleh bawakan seterusnya. Ya. Okey, jumpa lagi esok. Semoga March anda bersinar dan berwarna-warni, insya-Allah. Amin. Jumpa lagi. Jaga diri.